Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, InsyaAllah kita sambung balik pengajian buku Izalatu al-Iltibas Bitawdihi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wal Nifas, karangan susunan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang, jazahumullahu anna khairah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah. Yang mana perempuan mustahadah adalah seorang perempuan yang darahnya keluar melebihi sebanyak-banyak haid. Apabila seorang perempuan darah dia keluar melebihi sebanyak-banyak haid, maka perempuan ini dinamakan sebagai mustahadah fil haid, perempuan yang mempunyai istihadah dalam haidnya. Maksudnya bercampur dalam tempoh tersebut di antara darah istihadah dan darah haid dia. Dalam untuk kita menentukan berapa hari darah haid dia dan berapa hari darah istihadah dia, maka kita kena tengok yang pertamanya adalah dia saat ni tu kali pertama datang haid ke ataupun pernah dah datang haid. Kita kena tengok begitu. Baik. Kalau apa maksud kali pertama? Okey, kali pertamanya maksudnya sebelum ni belum pernah datang haid. Ni kali pertama datang haid, tiba-tiba darah keluar secara berterusan melepasi 15 hari. Okey, itu nama dia mubtadaah. Istilah ulama nama dia benda mubtadaah. Adapun perempuan yang pernah dah datang darah sebelum daripada ni, ni mungkin kali kedua. Sebelum ni okey, sebelum ni tak ada masalah. Ni mungkin kali kedua ataupun kali ketiga dia datang haid, ataupun kali ke-10 ataupun kali ke-20. Tiba-tiba untuk kali ini darah datang melebihi 15 hari. Maka perempuan ini dinamakan sebagai perempuan mu'tadah, mustahadah yang mu'tadah. Okey, kita ada mubtadaah, kita ada mu'tadah. Kedua-dua perempuan ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya mumayyizah, yang keduanya ghairu mumayyizah. Mumayyizah maksudnya dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Itu makna mumayyizah. Dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Maksudnya dia melihat daripada hari pertama sehingga hari yang ke-16 darah keluar dua sifat ataupun tiga sifat ataupun empat sifat. Maka dinamakan dia sebagai mumayyizah. Dia dapat membezakan sifat darah. Yang keduanya adalah perempuan ini ghairu mumayyizah. Maksud ghairu mumayyizah adalah perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah. Ia memberi maksud bahawasanya perempuan ini melihat daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 darah datang di atas satu sifat. Berkenaan dengan sifat darah, kita cerita dah sebelum daripada ni. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiganya adalah bau. Okey, itu sifat darah. Kalau perempuan tu melihat daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 darah ada dua sifat, maka dinamakan dia mumayyizah. Kalau dia tengok daripada hari pertama sampai hari yang ke-16 hanya satu sifat sahaja, maka dinamakan dia ghairu mumayyizah. Okey. Jadi kita ada mubtadaah mumayyizah, lepas tu kita ada mubtadaah ghairu mumayyizah. Lepas tu kita ada mu'tadah
mumayyizah, dan kita ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan mubtadaah mumayyizah, perempuan mubtadaah mumayyizah dengan perempuan mu'tadah mumayyizah. Okey, boleh faham? Perempuan mubtadaah yang kali pertama datang darah, tiba-tiba darah lebih daripada 15 hari. Dengan perempuan mu'tadah yang pernah dah datang darah, tapi bulan ni lebih daripada 15 hari, sebelum ni tak. Kalau dia mumayyizah, maksudnya dia melihat darah lebih daripada satu sifat, maka hukum haid dia adalah darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istihadah. Darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Sama je. Dua golongan ini sama je. Okey. Dengan berapa syarat? Dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, darah yang kuat mesti kena cukup sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam. Syarat yang kedua, darah yang kuat jangan lebih daripada sebanyak-banyak haid, iaitu jangan lebih daripada 15 hari. Syarat yang ketiga, darah yang lemah jangan kurang daripada sekurang-kurang suci. Berapa sekurang-kurang suci? 15 hari. Jangan kurang daripada 15 hari. Ni sekiranya darah keluar secara berterusan. Yang ketiganya mesti kena bersambung di antara darah-darah kuat dan begitu juga darah-darah yang lemah mesti kena bersambung. Maksudnya darah yang kuat saat itu mesti kena bersambung. Jangan darah yang kuat di celah dia ada darah yang lemah. Okey, boleh faham? Cuma ada syarat-syarat dia yang kita bincang dah sebelum daripada ni. Okey, itu kalau sekiranya dia melihat dua sifat. Darah yang kuat haid, darah yang lemah adalah istihadah. Sama je, sama ada dia tu mubtadaah ataupun dia mu'tadah. Itu kena ingat, mubtadaah, mu'tadah, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Apa je? Bukan banyak sangat, 4 ni je kita kena ingat. Okey. Kadang-kadang perempuan tersebut, perempuan mubtadaah ke mu'tadah ke, hak yang mumayyizah ni dia bukan melihat dua sifat, bukan dia melihat apa sifat? 3 sifat. Ada darah yang paling kuat, ada hak yang kurang sedikit, ada hak yang lebih kurang. Okey, kita kata 3. Hak yang paling kuat kita guna istilah qawi. Hak yang kurang sikit kita guna istilah dhaif. Hak kurang lagi kita guna istilah adhaf. Maka ketika tu kata ulama, darah istihadah adalah darah yang paling lemah. Manakala hak yang kuat dengan hak yang kurang kuat sikit tapi masih lagi kuat nisbah kepada hak yang ketiga, maka dikirakan 2 itu adalah haid. Hak yang lebih lemah itu adalah istihadah. Dengan berapa syarat? Dengan 3 syarat. Berapa syarat ni? 3 syarat. Syarat yang pertama adalah darah yang kuat mesti kena keluar terlebih dahulu. Syarat yang kedua, mesti setelah daripada darah yang kuat datang darah yang dhaif selalu. Jangan darah dhaif berada selepas daripada darah yang lebih dhaif. Berapa dah? 2. Yang ketiganya, sebab kalau ada darah yang lebih lemah di antara darah kuat dengan darah dhaif, ada perbincangan yang kita bincang sebelum daripada ni, ada khilaf kan? Ingat tak? Kena ingat dah. Okey. Lepas tu syarat yang ketiga adalah kedua-dua darah, iaitu darah yang kuat dengan darah yang lemah saat itu layak untuk dijadikan haid, dengan maksud cukup sehari semalam kalau dicampurkan kedua-duanya, dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, itu kena ingat syarat-syarat tersebut. Okey, hari ni kita nak bincang berkenaan dengan As-Suratul Thalithah, muka surat 85. Saat ni baru muqaddimah untuk membantu kita faham perbincangan ni. Sebab perbincangan ni susah, maka kita ulang. Kita ulang untuk membantu kita faham. As-Suratul Thalithah maksudnya bentuk yang ketiga, permasalahan yang ketiga ataupun bentuk rupa yang ketiga bagi perempuan mustahadah adalah al-mu'tadah al-mumayyizah. Perempuan yang pernah dah beradat lalu dia dapat membezakan sifat darah. Wa hiya allati sabaqa laha haidun wa tuhurun, iaitu perempuan yang telah terdahulu baginya haid dan suci. Maksudnya telah terdahulu baginya haid dan suci sebelum daripada ni, sebelum daripada ni pernah dah datang haid dan pernah dah datang suci. Okey, sebelum ni okey, tak ada masalah. Tiba-tiba hak ni hak yang bermasalah.
Manakala al-mumayyizah, makna dia adalah allati tara daman qawiyan wa dha'ifah. Dia melihat ada darah yang kuat dan darah yang lemah. Maksudnya dia melihat darah saat itu lebih daripada satu sifat. Okey, hukumnya wa hukmuha annaha ta'malu bitamyiz lal 'adatil mukhalifati lah. Hukumnya adalah dia kena beramal. Maksudnya dia kena mengambil dengan tamyiz. Okey, tamyiz ini maksudnya dia kena jadikan perbezaan yang terdapat pada sifat darah sebagai penentu berapa hari kau haid dia dan berapa hari kau istihadah dia. Okey, boleh faham? Tamyiz itu maksudnya perbezaan yang terdapat pada sifat darah. Lal 'adatil mukhalifati lahu, tidaklah adat yang menyalahi bagi tamyiz. Maksud dia adat yang menyalahi bagi tamyiz, dia kadang-kadang adat tidak menyalahi tamyiz, kadang-kadang adat menyalahi tamyiz. Kalau adat tidak menyalahi tamyiz, hak tu selesai. Okey, kita buat contoh begini. Kita buat contoh adat yang menyalahi tamyiz dengan adat yang tidak menyalahi tamyiz. Orang puang ni biasanya hak lepas-lepas dah haid dia 7 hari, suci dia 23. Haid dia 7 hari, suci dia 23. Okey, berapa hari semua sekali tu Mi? Berapa? Haid 7 hari, suci 23. 30. Okey, daur dia, tu dia panggil daur. Kitarang haid dan suci dia 30 hari. Itu makna daur. Daur ni kitarang haid dan suci dia berlaku dalam tempoh 30 hari. Jadi 7 hari haid, 23 hari suci. 7 hari haid, 23 hari suci. Okey, selesai. Tiba-tiba masuk bulan ni. Ni bulan ni, hari pertama hitam, hari kedua hitam, hari ketiga hitam, hari keempat hitam, hari kelima hitam, hari keenam hitam, hari ketujuh hitam. Okey, boleh Min. Hari ke-8 merah, 9 merah, 10 merah, 11 merah, 12 merah, 13 merah, 14 merah, 15 merah, 16 masih lagi ada. Jadi bermakna dia adalah mustahadah. Oleh kerana dia pernah dah datang haid sebelum ni, maka dinamakan dia mu'tadah. Tidak gitu? Oleh kerana dia ada melihat perbezaan yang terdapat pada sifat darah, dinamakan dia sebagai mumayyizah. Baik. Kalau kita tengok darah hitam berapa hari? 7. Okey. Adat dia sebelum daripada dia berapa hari? 7. Jadi bermakna tidak menyalahi di antara adat dengan tamyiz. Betul tak gitu? Jadi jelas haid dia adalah 7 hari yang hitam. Faham tak lagi? Maksud dia tidak menyalahi di antara adat dengan tamyiz. Okey, jelas haid dia adalah 7 hari hitam, manakala hari ke-8 adalah istihadah. Cuma dia tidak mengetahui istihadah pada hari ke-8, melainkan apabila dia sampai pada hari yang ke-16. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan bermula pada hari yang ke-8. Okey. Ni hak yang tidak menyalahi, tidak berbeza di antara adat dengan tamyiz. Okey, kita buat contoh berbeza pula. Sebelum ni haid dia 7 hari, lepas tu 23 hari suci. 7 hari haid, 23 hari suci. Okey, jelas. Tiba-tiba bulan ni hari pertama hitam, kedua hitam, ketiga hitam, keempat hitam, kelima hitam, keenam hitam, 7 hitam, 8 hitam, 9 hitam, 10 hitam, 11 hitam. Okey, jadi berapa hari dah? 11. Lepas tu 12 merah, 13 merah, 14 merah, 15 merah, 16 merah. Jadi 11 hari hitam, start daripada hari ke-12 hingga hari ke-16 merah. Maka sekarang ni dia ada darah istihadah. Dia adalah perempuan mustahadah sebab darah dia melebihi 15 hari. Baik. Kita sekarang ni kalau perempuan begini, adakah kita kena kembali kepada adat dia? Kalau kita kembali kepada adat dia, haid dia 7 hari. Okey, boleh faham? Tapi kalau kita kembali kepada tamyiz, haid dia 11 hari. Dalam masalah ni sebenarnya ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan. Okey, boleh faham? Berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan kena kembali kepada adat. Jadi orang puan yang ada adat, ambil adat lah. Ambil adat. Jadi adat dia berapa hari sebelum ni? 7 hari. Jadi bermakna untuk ni 7 hari saja haid dia berpandukan kepada adat sebelumnya. Hari ke-8 hingga hari yang ke-16 adalah istihadah. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Ini bukan pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang mumayyizah mesti kena mengambil kira terhadap tamyiz yang ada pada darah tersebut. Maksudnya, hak yang kuat itu adalah haid, hak yang lemah itu adalah istihadah, walaupun tamyiz dia menyalahi adat. Faham tak lagi? Tamyiz menyalahi adat asal ni. Jadi adat dia 7 hari, tiba-tiba tamyiz berapa hari? 11. Maka haid dia adalah 11 hari, hari ke-12 sehingga hari ke-16 adalah istihadah. Okey, ada contoh yang ketiga.
Anda buat contoh yang ketiga. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, seorang perempuan ni biasanya haid dia, biasanya haid dia 6 hari suci 22. Sebagai contoh, 6 hari suci 22. Jadi daur dia kitaran haid dan suci dia berapa hari semua sekali ni? 6 22 28 lah. 28 hari. Tu daur dia 28 hari. Tiba-tiba bulan ni, hari pertama merah, hari kedua merah, 3 merah, 4 merah, 5 merah, 6 merah. 6 merah 7 hitam, 8 hitam, 9 hitam, 10 hitam. 6 merah, 4 hari hitam. 10 dah kan? 11 merah balik, 12 merah, 13 merah, 14 merah, 15 merah, sampai ke 16 merah, 17 merah. Okey. Jadi bermakna dia saat itu ada adat sebelum daripada ni 6 hari. Lepas tu ada tamyiz, kerana dia melihat darah ada hak merah, ada hak yang hitam. Betul tak gitu? Maka kalau mengikut pandangan yang mengatakan kena guna adat dia, maka bermakna 5 hari merah campur dengan sehari hitam haid. Sebab berpandukan kepada adat dia sebelum ni 6 hari. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Tapi kalau berpandukan kepada tamyiz, maka haid dia adalah 4 hari hitam sahaja. Merah hak yang 5 hari pertama dan merah selepas daripada hitam sehingga hari ke-16 17 semuanya adalah istihadah. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Okey. Kata dia, contohnya ka'an kanat 'adatuha khamsatan min awwali kulli syahr. Contohnya adat dia saat itu 5 hari daripada awal setiap bulan. Daripada awal setiap bulan adat dia 5 hari. Lepas dah, okey, hari pertama, kedua, 3, 4, 5 datang haid. Lepas tu hari ke-6 suci. Gitulah adat dia. Jadi 5 hari datang haid, 25 hari suci. 5 hari datang haid, 25 hari suci. Okey, daur dia berapa ni? Daur daur dia 30. Kitaran haid dan suci dia 30. Daur mana kitaran haid dan suci dia adalah 30 hari sebab haid dia 5 hari, suci dia 25. Okey, jelas. Tiba-tiba bulan ni, fastuhidat, datang darah istihadah. Fara'at, maka melihatlah ia khamsataha, 5-nya humratan merah. Okey, bulan ni bulan datang istihadah, dia tengok 5 hari merah. Thumma khamsatan sawada, kemudian 5 hari hitam. Thumma humratan mutbaqah, kemudian thumma humratan mutbiqah. Thumma humratan mutbiqah. Kemudian dia melihat merah yang berterusan. Okey, 5 hari merah, 5 hari hitam, kemudian merah yang berterusan. Kalau kita tengok adat dia 5 hari awal, tak gitu? Kalau ikut adat jadi 5 hari merah itulah haid. Tapi kalau ikut tamyiz 5 hari hitam haid, 5 hari merah adalah istihadah. Manakala merah selepas daripada hitam, hak yang berterusan sehingga lebih daripada 15 juga istihadah. Okey, boleh faham? Katanya fayakunu haidhuhas sawad, adalah haid dia hitam. Faham tak lagi? Wal baqi tuhran, dan baki lagi adalah suci. Suci, tempoh suci itu darah yang ada pada tempoh tersebut dinamakan sebagai darah benda istihadah. Sebab perempuan yang mengalami istihadah, darah yang keluar itu dinamakan, ataupun dia ketika itu dinamakan sebagai perempuan yang suci. Katanya faqadrul 'adati wal baqi tuhran amalan bitamyiz, sebab dia kita kata haid dia yang hitam, hak yang baki itu suci, kerana benda beramal dengan tamyiz, kerana mengambil tamyiz. Faham tak lagi? Sebab terdapat perbezaan pada sifat darah kan? Faham tak lagi? Dan kenapa tidak ambil adab? Sebagaimana ada pandangan yang kedua ambil adab. Kerana ulama mazhab Imam Syafi'i kata gini, tamyiz adalah alamat yang ada pada darah. Darah yang kita nak hukum tu. Manakala adab adalah alamat yang ada pada tuang darah. Faham tak lagi? Adab maksudnya adab benda yang pernah berlaku kepada diri dia. Okay, boleh faham? Tamyiz adalah alamat yang ada pada darah yang kita nak hukum. Maka mana yang lebih kuat, alamat yang ada pada darah ke alamat yang ada pada tuang darah?
alamat yang ada pada darah lebih kuat daripada alamat yang ada pada tuan darah. Sebab itulah pandangan mu'tamad mesti kena guna tamyiz ketika wujudnya tamyiz. Tidak boleh kembali kepada adat. Kalau tak ada tamyiz, barulah kembali kepada adat. Okey. Sebab itulah dia kata li'annahu alamatun fid dam wal 'adatu alamatun fi sahibatid dam. Kerana sesungguhnya tamyiz adalah alamat pada darah. Ke tidak tamyiz tu alamat pada darah? Okey, 7 hari hitam. Okey. 7 hari hitam, 10 hari merah. Okey, tamyiz dah. Sebab benda tamyiz. Tu ada tengok darah tu berbeza ke? Alamat yang ada pada darah. Manakala adat-adat dia benda yang pernah berlaku kepada seseorang. Jadi bermakna alamat yang ada pada tuang dia. Mana kuat alamat yang ada pada darah dengan alamat yang ada pada tuang? Kuat yang alamat yang ada pada darah. Sebab itulah pandangan mu'tamad dia mendahulukan tamyiz berbanding dengan adah. Okey, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wahada, okey ni benda penting belaka. Kita ni dia belakang ni kalau dalam bab istihadah ni dipanggil perbahasan yang payah lah sebenarnya. Perbahasan yang payah. Apabila masuk je bab istihadah, bermakna kita telah masuk dalam perbincangan yang susah. Bukan perbincangan yang mudah. Jadi apabila perbincangan ini adalah perbincangan yang susah, maka perlu kita kena membuat persiapan yang rapi untuk kita untuk kita melangkah masuk dalam perbincangan ini. Kalau kita tidak membuat persiapan yang rapi, tidak membuat persiapan yang sewajarnya, yang sepatutnya, memang kita tidak faham. Sebab itulah bila kita masuk dalam bab ni, bermakna kita telah masuk di dalam perbincangan yang susah, maka berilah perhatian, pendengaran yang lebih untuk betul-betul memahami perbincangan ini. Okey, boleh? Boleh faham tak, Mi? Dan bantulah untuk memahami perbincangan ini dengan mengulangi ataupun dengan murajaah, dengan mudzakarah semula asas-asas hak yang kita bincang sebelum daripada ini. Okey. Hak tu antara benda hak yang mesti kita kena lakukan agar apa hak yang kita bincang ini dapat difahami dengan jelas. Okey. Dia kata wa hadza illam yatakhallal baina at-tamyizi wal 'adati aqallu tuhur. Ni sekiranya tidak diselangi di antara tamyiz dan adah sekurang-kurang suci. Kalau tidak diselangi di antara tamyiz dan adah oleh sekurang-kurang suci. Tetapi kalaulah diselangi di antara tamyiz dan adah oleh sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci berapa hari ni? 15 hari. Kalaulah diselangi di antara adah dan tamyiz oleh sekurang-kurang suci, maksudnya ada 15 hari tengah tu, maka bukan kita menggunakan tamyiz sahaja, bahkan kita kena guna belaka tamyiz sekali dengan adat. Tadi kita kata guna tamyiz kan, tidak guna adat. Maksudnya kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu tamyiz kita pakai, adat pun kita pakai. Bila kalau kita nak pakai belaka tamyiz dengan adat, kita kena tengok wujud tak, ada tak sekurang-kurang suci di antara adat dan tamyiz. Kalau ada, maka kita guna adat. Lepas tu kita guna juga tamyiz. Kita guna belaka dua-dua. Faham lagi? Amma idza takhallala bainaha, ini sepatutnya kena kata bainahuma. Sebab kata bainat tamyizi wal adah. Adapun apabila diselangi di antara keduanya tamyiz dan adah, aqallu tuhur, sekurang-kurang suci. Okey. Dia tidak jawab lagi ya. Dia bagi contoh dulu. Ka'an ra'at, tengok. Ka'an ra'at ba'da khamsatiha 20 dha'ifah. Seperti bahawa melihatlah seorang perempuan selepas daripada 5 harinya, dia melihat 20 dha'ifah, 20 darah yang dha'if. Okey, dia melihat selepas daripada 5 hari, 20 hari pula darah dha'if. Lepas tu 5 hari yang dia tengok, okey, campur berapa hari semua sekali yang 25. Wa kana min jinsi khamsatiha, dan adalah 20 hari darah yang dha'if saat itu daripada jenis 5 hari. Maksud dia, okey, lepas daripada tengok 5 hari, lepas tu dia tengok 20 hari darah dha'if. Tapi darah 5 hari tu sama dengan darah dha'if. Maksud dia, sama sifat. Jadi bermakna dia melihat berapa hari semua sekali? 25 hari. Dia melihat berapa hari? 25 hari.
darah dhaif. Faham lagi? Sama ni. Ha. Sama je sebab dia kata wa kana min jinsi khamsatiha. Dia cakap payah kalau cakap gini tak apa. Seorang melihat 25 hari darah yang dhaif. Mudah je. Tapi dia cakap ni, dia melihat selepas daripada 5 harinya 20 hari dhaif. Tapi 20 hari dhaif saat itu adalah daripada jenis 5 hari. Sama kalau gitu. Faham? Ni contoh je, bukan mesti 25. Mungkin juga kita kata 20 hari. Nanti kita buat contoh lain ya. Lepas daripada tu thumma khamsatan qawiyan. Kemudian dia tengok pula 5 hari kuat. Okey, tadi 25 hari lemah. Lepas tu tengok 5 hari kuat. Thumma dha'ifan. Kemudian dia tengok pula darah yang lemah. Okey, 5 hari dhaif, lepas tu kemudian darah lemah pula kan. Okey, tengok faqadrul adati, maka kadar adat haidun, haid lil adati kerana adat, wal qawiyyu haidun akhar, darah yang kuat haid yang lain pula. Faham tak gini? Okey, kita buat contoh nak faham gini. Kita kena contoh ni seorang perempuan, okey, kita tak nama dia ni. Nama dia. Tak nama dia. Semek. Semek. Dak puas hari dengan Semek. Okey, tak nama perempuan ni nama Semek. Okey, Semek. Tapi tak ada orang nama Semek tau. Ada orang. Baik. Orang perempuan ni nama dia Semek. Semek ni, haid dia sebelum daripada ni 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Sebelum ni gitu. Setiap bulan 5 hari je. Suci dia 25 hari. Lepas tu haid dia mari 5 hari, suci 25 hari. Tiba-tiba bulan ni, bulan ni sebab baru ni kena kurung lama sangat PKP. Yang ni lepas bebas daripada kurungan. Okey. Dia pun bulan ni hari pertama merah, hari kedua merah, hari ketiga merah, 4 merah, 5 merah. 6 merah. Okey, dak sembahyang lagi. Walaupun melepasi adat dia sebab masih lagi dalam lingkungan 15 hari kan. 6 merah, 7 merah, 8 merah, 9 merah, 10 merah, 11 merah, 12 merah, 13, 14, 15 merah. Lepas tu 16 masih lagi merah. Oh, lebih daripada berapa hari tau? Lebih daripada 15 hari. Okey, darah daripada hari pertama sampai hari ke-16 sama ke berbeza? Sama. Jadi dia ni nama dia benda ghairu mumayyizah. Apabila ghairu mumayyizah, dia kena kembali kepada benda adat dia. Adat dia berapa hari sebelum ni? 5 hari. Okey, jadi bermakna hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima adalah haid. Hari ke-6 mula istihadah dia kan. Okey, hari ke-17 tengok berarti balik ni. Hari ke-17 merah, 18 merah, 19 merah, 20 merah, 21 tiba-tiba bertukar menjadi hitam. Ni. 21 tukar jadi hitam. Okey, kita tengok. Tadi haid dia berapa hari? 5 hari. Hari ke-6 sehingga hari ke-20 istihadah. Berapa hari dah hari ke-6 sehingga hari ke-20? 15 hari. Tak gitu? 15 hari dah istihadah dia. Tempoh istihadah adalah tempoh suci. Tiba-tiba hari ke-21 bertukar warna hitam. Okey, bermakna 21 kira haid yang baru. Hak 5 hari tadi tu kira adat. Nampak lagi? Hak hari ke-21 saat ni tu kira benda? Kira tamyiz. Okey, 21, 22 hitam, 23 hitam, 24 hitam, 25 hitam. Lepas tu 26 merah balik. Jadi bermakna hitam hak 5 hari tu dikirakan sebagai haid yang baru. Okey, boleh faham? Okey, kita buat contoh lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh Anak akan buat berapa contoh ni? Anak buat 3 contoh. Dengar pada ni, anak akan buat 3 contoh. Contoh yang pertama, Semek ni daripada hari pertama sehingga hari yang ke-30. Darah dia warna merah belaka. Satu sifat. Hari pertama sehingga hari yang ke-30. Faham tak ni? Darah dia benda? Satu sifat. Maka dia bukan mumayyizah. Haid dia kena kembali kepada adat dia. Adat dia berapa hari sebelum ni? 5 hari. Jadi bermakna hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima adalah haid. Hari ke-6 sehingga hari yang ke-30 adalah istihadah. Sebab kitaran haid dia sebelum ni 5 hari haid, 25 hari suci. Tak gitu? Hak ni 5 hari haid, hak yang selebih itu adalah suci. Maka tempoh yang kita kata suci, darah yang ada dalam tempoh tersebut dinamakan sebagai darah istihadah. Okey, jelas? Okey, ni yang pertama. Yang kedua,
Semek sebelum daripada ni, haid dia 5 hari, suci 25. Lepas tu bulang ni, hari pertama merah ni, hari kedua merah, ketiga merah, keempat merah, kelima merah, sampai hari ke-16 merah. Okey, pada hari ke-16 dia tahu dah dia ada darah istihadah. Pada hari ke-16 dia melihat bahawa dia saat itu mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Apabila dia ghairu mumayyizah, maka haid dia berapa hari? 5 hari. Okey, boleh faham? Hari ke-6 dikirakan bermulanya istihadah dia. Betul tak gitu? Hari ke-6 bermulanya suci dia. Dan dia tinggal semayang tadi tu, wajib kena qada semula. Jelas tak? Okey, hari ke-16 merah, 17 merah, 18 merah, 19 merah, 20 merah. Tiba-tiba 21 jadi warna hitam. 21 tukar. Oh, masuk 21 ada tamyiz pula. Faham tak lagi? Okey, kita tengok. Di antara adat dia hak 5 hari tadi tu dengan tamyiz, ada tak sekurang-kurang suci tengah tu? Okey, tadi 5 hari. Haid dia kan? Hari ke-6 istihadah kan? Okey, daripada hari ke-6 sehingga hari ke-20. 15. Jadi bermakna hari ke-21 hak yang warna hitam saat ni tu dikirakan haid yang baru. Hak yang 5 hari pertama kita kata haid kerana adat. Manakala hari 21 hitam dikirakan haid yang baru kerana benda? Kerana tamyiz. Okey je lah. Okey, 21 hitam, kedua 22 hitam, 23 hitam, 24 hitam, 25 hitam, 26 merah balik. Boleh faham tak ni? Maka kira hak yang 5 hari hitam tu adalah haid dia. Faham tak lagi? Lepas tu hak yang 26 warna merah balik kira istihadah pula. Jelas tak ni? Okey. Tu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak wayak nak buat berapa jatah ni? Buat berapa jatah dah nak buat? 2 baru. Cukup 2 dah. Assalamualaikum Ustaz, bermakna haid boleh pakai adat tapi suci guna tamyiz. Bukan. Tadi kita guna yang pertamanya kita guna adat. Lepas tu hak yang selebih daripada adat tu kita kira suci berpandukan kepada adat. Lepas tu baru kita guna tamyiz. Tu maksud tu hak yang betul. Mula kita guna haid dia berpandukan kepada adat, suci juga kita berpandukan kepada adat. Betul tak gitu? Lepas tu tiba-tiba datang darah yang kuat, maka di situ baru kita guna pula tamyiz. Jadi kita guna adat serta tamyiz bagi dia. Baik. Kata dia fatakunul khamsatul ula, maka adalah 5 hari yang pertama haidun, haid lil adati kerana adat. Betul tak gitu? Wal 20 allati ba'daha tuhran, dan 20 hari yang selepas daripadanya suci. Sebab dia buat contoh lain, kita buat contoh lain. Okey, kita buat contoh dia lah untuk cukup yang ketiga. Sebenarnya nak buat contoh dia yang ketiga. Dia kata seorang perempuan ni biasanya saat ni semek dah, cukup ada semek, kita tak nama dia bunga pula. Okey, bunga. Okey, mek bunga ni biasa sebelum ni haid dia 5 hari sebelum ni. Tiba-tiba bulang ni, daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-25 merah. Hari ke-26 sehingga hari ke-30 hitam. Hari ke-31 merah balik. Faham tak ni? Jadi berapa hari merah mula-mula? 25 hari merah, 5 hitam, selepas tu merah semula. Okey, boleh faham? Jadi daripada hari pertama sehingga hari yang ke-16 merah. Okey, pada hari ke-16 dia mengetahui dah dia mempunyai darah istihadah. Maka kembali kepada benda? Kembali kepada adat dia. Nampak? Kembali kepada benda? Kembali kepada adat dia. Okey, kembali kepada adat dia. Kembali kepada adat dia. Adat dia berapa hari? 5 hari. Adat dia berapa hari? Adat dia 5 hari. Okey, apabila adat dia 5 hari, jadi bermakna haid dia untuk darah merah hak yang 25 hari saat ni tu berapa hari? 5 hari sahaja. Hak baki lagi berapa hari? 20. 20 tu dikirakan sebagai istihadah. Hari ke-26 hitam sehingga hari ke-30. Jadi kira haid baru. Berpandukan kepada tamyiz. Okey, boleh faham? Hak tadi berdasarkan kepada adat, hak ni berdasarkan kepada tamyiz. Baik. Itu maksudnya fatakunul khamsatul ula haidun lil adati wal 20 allati ba'daha tuhran wal khamsatul qawiyyu haidan akhar lit tamyiz, dan 5 hak yang kuat
adalah haid yang lain kerana tamyiz. Tadi kerana adat, ni kerana benda kerana tamyiz. Okey. Tambih. Ni suatu penjagaan. Ni suatu peringatanlah. Ittafaqal ashab, telah sepakat oleh ashab. Ashab jamak daripada sahib. Ashab di sini jangan tak mana kawan. Telah sepakat oleh kawan-kawan. Dah kawan siapa? Kawan siapa? Kawan Ami. Itu kawan siapa? Kawan Tok Imam. Bukan. Al-ashab di sini maksudnya adalah ashab asy-Syafi'i. Ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sama ada dia sempak dengan Imam Syafi'i ataupun tidak. Faham? Dan siapakah yang menentu dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i? Dia adalah kaedah-kaedah dia. Kalau ulama tu dia mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis tapi menggunakan kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i, dikirakan dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i kerana dia menggunakan usul Imam Syafi'i. Walaupun furu' menyalahi di antara dia dengan Imam Syafi'i pada beberapa perkara, tapi oleh kerana dia menggunakan qawaid dan usul yang diasaskan oleh Imam Syafi'i, dikirakan dia ulama mazhab Imam Syafi'i. Baik, adalah perbincangan dia. Kalau nak baca, boleh baca dalam muqaddimah kitab Al-Majmu', karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi menceritakan panjang lebar bab ni. Ittafaqal ashab, telah sepakat oleh ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, annaha, bahawasanya seorang perempuan, law ra'at 8 ayyamin aswad, sekiranya dia melihat 8 hari hitam, thumma 8 ahmar, thumma 8 ayyamin ahmar, kemudian 8 hari merah, thumma 8 aswad, kemudian 8 hari hitam. Okey, 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. Semua sekali berapa mi? 21 ada 8 kali 3. 24. Allah rugi negara ni. Rugi negara. 8 kali 3 bukan 21, 24. 8, 16, 24. Betul? Okey. Jangan waktu kau gitu min. 8,000 kali 3, 21,000. Oh, rugi 3,000 min negara. Silap sikit je. Baik, pakai kalkulator lah. 8 hitam, 8 merah. Okey, tengok. 8 hitam, 8 merah. Berapa hari dah? 16 hari. Okey, pada hari ke-16 dia tahu dah dia mempunyai darah istihadah. Betul tak gitu? Okey, daripada hari pertama sehingga hari ke-16. Okey, dia melihat darah apa sifat? Dua sifat. Jadi dia mumayyizah. Faham lagi? Diam dia mumayyizah. Okey, apabila mumayyizah, haid dia adalah 8 hari. Faham tak lagi? Hak merah tu hukum dia benda istihadah. Lepas tu lepas daripada hari ke-16 tu hitam balik. Hari ke-17 hitam balik. Sampai hari ke-24 hitam. Jelas? Sampai hari ke berapa? 24 hitam. Tubik hitam semula. Okey, kata ulama, hitam hak yang tubik semula masih lagi dikirakan istihadah. Jadi haid dia 8 hari, merah dan hitam yang datang selepas daripada merah juga istihadah. Faham lagi? Boleh tak kita nak kata hitam hak yang kedua haid baru? Tak boleh. Sebab dia sebab belum lagi cukup sekurang-kurang suci 15 hari di antara hitam yang pertama dan hitam yang kedua. Okey je lah. Kalau begini lain. 8 hari hitam, 15 hari merah, 8 hari hitam. Kita kata 8 hari hitam yang pertama haid, 15 hari merah istihadah, 8 hari hitam yang kedua adalah haid baru. Nampak tak berbeza? Okey. Katanya fahaiduhas sawadul awal. Haid dia adalah hitam yang pertama. Sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. Haid dia adalah 8 hitam yang pertama. Cuma sebenarnya macam kita kata tadi, dia bukanlah sampai hari yang ke-24 baru dia dapat hukum. Bukan. Dia dapat hukum pada hari yang ke-berapa dah? Hari ke-6 lah. Hari ke-6 dia dapat tahu dah. Masalah ni kan? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya walau ra'at sab'atan aswad, thumma sab'atan ahmar, thumma sab'atan aswad. Sekiranya seorang perempuan melihat 7 hitam dan kemudian 7 merah, kemudian 7 hitam. Berapa semua sekali? 21. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Berapa? 21. Jadi 7 merah, 7 hitam, lepas tu 7 merah, 14 hari. Hari ke-15 bertukar jadi hitam semula. Faham?
Hari ke-16 masih lagi hitam sampai hari 21. Tapi sebenarnya pada hari yang ke-16 dapat tahu dah dia mempunyai darah istihadah. Baik. Katanya fa'tamada Syekh Ibnu Hajar, maka telah i'timad oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Manakala Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama hadis. Walaupun daripada sudut fiqh dia banyak ataupun dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau daripada sudut fiqh, tetapi daripada dia tidak masyhur dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia masyhur dalam hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang masyhur dalam fiqh mazhab Syafi'i adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Pun begitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga seorang ulama hadis. Dia ulama fiqh dan juga ulama hadis. Sebab tu ada beberapa kitab hadis yang dikarang oleh beliau. Cuma dia lebih terkenal dengan fiqh berbanding dengan hadis. Sama juga dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia lebih terkenal dengan hadis berbanding dengan fiqh. Adakah dia tidak alim fiqh? Apa tidak alim? Orang alim dalam bidang fiqh. Fa'tamada Syekh Ibnu Hajar anna haydhaha al-aswad. Haid dia adalah hitam. Imam Ibnu Hajar kata apa? Haid dia hitam je. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam, haid dia 7 hitam. 7 merah dengan 7 hitam yang kedua adalah istihadah. Nampak? Tapi wa'tamada Syekh Muhammadun Ar-Ramli, telah beriktimad, telah berpegang oleh Syekh Muhammad Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Sama juga dengan Imam Khatib Asy-Syirbini, anna haydhaha as-sawadu ma'al humrah. Haid dia adalah hitam bersama dengan merah. Hitam dan merah tu adalah haid. Jelas? Baik. Kama jara alaihi Ibnu Suraij. Dan pandangan ni adalah pandangan yang berlaku ke atasnya, berpegang kepadanya, berjalan kepadanya, berpandangan kepada pandangan ini oleh Imam Ibnu Suraij, seorang ulama usul dalam mazhab Imam Syafi'i yang termasuk dalam Ashabul Wujuh. Di sana dipanggil Ashabul Wujuh, ulama-ulama usul yang boleh mengeluarkan pandangan dia. Tapi dia mengeluarkan pandangan mengikut kaedah dan usul Imam Syafi'i. Baik. Antaranya adalah Imam Ibnu Suraij. Yang mana Imam Ibnu Suraij berpandangan seperti pandangan ini. Dalam masalah ini pandangan Syekh Muhammad Ramli adalah lebih kuat berbanding dengan pandangan Syekh Ibnu Hajar. Baik. Katanya wal farqu baina hadhihi al-mas'alati wa mas'alati ma law. Gitu, wa mas'alati ma law ra'at yawman wa laylatan aswad. Dan perbezaan di antara masalah ini dan masalah ataupun wa mas'alati law ra'at, sekiranya melihat seorang perempuan yauman wa lailatan aswad, sehari semalam hitam, thumma 14 ahmar, kemudian 14 hari merah, thumma aswad, kemudian hitam. Okey, orang puan ni tengok sehari semalam hitam, 14 hari merah. Okey, lepas tu hitam semula. Saat ni 7 hitam, 7 merah, 14 hari kan? Lepas tu 7 hitam. Lepas ni sehari semalam hitam, 14 hari merah. Lepas tu hitam balik. Jelas? Hak ni hak yang kedua ni bi annaha ghairu mumayyizah. Hak ni bukan mumayyizah. Memang kalau kita tengok tamyiz ada hitam ada merah. Tetapi tidak cukup syarat dia panggil. Tidak cukup dia syarat tamyiz. Tidak cukup syarat tamyiz. Sebab itulah masuk dia ghairu mumayyiz. Dia masuk dalam kategori ghairu mumayyizah. Manakala hak tadi adalah mumayyizah. Sebab tu kita hukum hak yang hitam haid ataupun hitam dan merah haid atas pandangan Imam Ar-Ramli. Faham lagi? Apakah perbezaan? Anna hadhihi al-akhiratah, bahawasanya ini masalah yang akhir ni. Masalah mana? Hitam, sehari semalam hitam, 14 hari merah, kemudian hitam semula. Hak ni lam yanqati fihi damul aswad, tidak berhenti padanya oleh darah hitam. Darah hitam yang datang selepas daripada merah keluar secara berterusan lebih daripada 15 hari. Faham tak ni? Keluar secara berterusan lebih daripada 15 hari. Bi anzada, bi an dipanggil ba' li taswir ataupun li tafsir. Nak tafsir makna tidak berhenti. Bi anzada ala 15 yawman, iaitu lebih daripada 15 hari. Faham tak kan? Li'annahu, kerana sesungguhnya musannif ataupun pengarang ni ulama yang membuat contoh tu. Membuat contoh
sehari semalam hitam, 14 hari merah, kemudian hitam balik, lam yuqayyidil aswadah bi'adadin muayyan. Dia tidak mengqaidkan, dia tidak membataskan darah hitam dengan bilangan yang tertentu. Dia tak khabar berapa hari darah hitam. Jadi bermakna darah hitam tu keluar secara berterusan. Ada pun yang 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Okey, dia hak ada hitam, dia hak. Dia hakkan hitam 7 hari, tidak lebih daripada 15 hari. Bi khilafi ma qablahu, berbeza apa yang sebelum daripadanya. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa pada hari ini banyak soalan yang diajukan kepada kita, dan kita akan cuba jawab sekadar yang kita sempat. Cuma sebelum daripada jawab, ana nak baca yang nota kaki secara benda cepat-cepat. Wa hasilud dami alladhi ba'da 'adatiha anna lahu thalathata ahwal. Dan kesimpulan darah yang datang selepas daripada adatnya ada 3 keadaan. Darah yang datang selepas daripada adatnya ada 3 keadaan. Boleh kita tengok tu nota kaki yang. Yang pertamanya ayyakuna min jinsi 'adatiha. Lepas tu fata'malu bihima ay al-'adati wat tamyiz. Adalah darah yang datang selepas daripada adatnya adalah daripada jenis adatnya. Maka dia kena mengambil dengan keduanya, adat dan tamyiz. Faqadrul 'adati haidun lil 'adah, maka kadar adat tu haid kerana adat, wa tamyiz haidun akhar. Tamyiz itu haid yang lain. Contoh ni, ra'at 20 yawman ahmar. Dia melihat 20 hari darah merah. Thumma khamsatan aswad. Kemudian 5 hitam. Faham tak lagi? Dan adat dia sebelum daripada ni ada 5 hari saja. Lalu dia tengok pada bulan ni 20 hari merah, 5 hitam. Faham tak lagi? Jadi bermakna daripada hari pertama sampai ke hari ke-16 mumayyizah ke ghairu mumayyizah dia? Ghairu mumayyizah. Maka dikirakan dia sebagai benda? Ghairu mumayyizah. Jelas tak? Bila ghairu mumayyizah maka kena kembali kepada adat dia. Adat dia berapa hari? 5 hari. Hari yang ke-6 sehingga hari yang ke-20 istihadah. Hari ke-21 hingga hari ke-25 warna hitam kira haid yang baru. Hak yang pertama hingga hari yang ke-5 kerana adat. Hari yang 21 hingga ke-25 hak tu kerana benda? Kerana tamyiz. Okey, jelas tak? Fa khamsatun min awwalid dami haidun bil 'adah. 5 daripada permulaan darah adalah haid dengan sebab adat. Wal khamsatus sawadu haidun bit tamyiz. Dan 5 yang hitam adalah haid dengan sebab tamyiz. Wa ma bainahuma tuhurun. Apa yang di antara keduanya iaitu 15 hari lagi tu hukum dia adalah suci. Sebab tempoh istihadah adalah tempoh benda tempoh suci. Okey, yang pertama, yang kedua, an yakuna adna min jinsi 'adatiha, bahawa adalah darah yang datang selepas daripada adatnya adalah adna, kurang, maksudnya kurang lemah, rendah daripada jenis adatnya. Okey, boleh faham? Fayakunu qadrul 'adati haidun bit tamyiz, maka adalah kadar adat tu haid dengan tamyiz. Kita tak pakai adat, kita pakai tamyiz. Faham tak lagi? Wa qad wafaqa 'adataha, sesungguhnya bertepatanlah ia tamyiz akan adatnya. Adat dengan tamyiz sama, maka kita guna tamyiz, bukan kita guna adat. Okey, waddamul qawiyul akhiru haidun akhar, dan darah yang kuat yang pada penghujung adalah haid yang lain. Okey, tengok contoh baru kita faham. Mithaluhu ra'at thamaniyatan ahmad, dia melihat 8 hari merah. Thumma 18 asfar. Okey, 8 hari merah, kemudian 18 hari kuning. Thumma 8 ahmar, kemudian 8 hari merah. Okey, 8 hari merah, 18 hari kuning, 8 hari merah. Maka 8 hari merah tu haid, 18 hari kuning istihadah, 8 hari merah pula yang kedua tu haid yang baru. Jelas tak? Au aswad, ataupun bukan merah ataupun hitam, samalah. 8 hari hitam, 18 hari kuning, 8 hari merah, ataupun 8 hari merah, 18 hari kuning, 8 hari hitam. Okey, hak merah yang pertama haid, hak hitam yang kedua pula haid juga. Okey, jelas tak? Kuning hak yang 18 hari tengah tu dikirakan sebagai istihadah. Fahaiduha, maka haidnya adalah al-ahmarul awal, merah yang pertama ditamyiz kerana tamyiz. Wa qad wafaqa 'adata, dan sesungguhnya telah bertepatanlah ia tamyiz akan adatnya. Sebab adat dia, contoh adat dia 8 hari jugalah. Wal ahmarus tsani, dan merah yang kedua, awil aswad ataupun hitam yang kedua, haidun jadidun, haid yang baru li tamyiz kerana tamyiz. Wal asfar tuhurun, dan kuning itu adalah suci. Okey, yang ketiga, an yakuna aqwa min jinsi 'adatiha, bahawa adalah darah yang selepas daripada adat dia lebih kuat daripada jenis adatnya. Fayakunu haiduhal aqwa faqat, maka haid dia adalah yang kuat sahaja, kena pakai tamyiz, tidak boleh pakai adat.
Wal adhafu ma'ad dha'if tuhurun, dan hak yang paling lemah serta darah hak yang lemah kira suci. Contohnya mithaluhu. Ra'at sab'atan asfar, melihat seorang perempuan 7 hari asfar, kuning. Dan adat dia sebelum ni 7 hari. Tiba-tiba dia tengok 7 hari kuning, thumma 16 ahmar, kemudian 16 hari merah. Tahu tak Gimin? 16 hari merah. Thumma sab'atan aswad, kemudian 7 hari hitam. Fa haiduhal aswadu faqat, haid dia adalah hitam sahaja. Nampak? Wal asfar wal ahmaru tuhurun. Kuning dan merah dikirakan sebagai suci. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-suratul rabi'ah, surah yang keempat adalah al-mu'tadah ghairu al-mumayyizah. Mu'tadah yang tidak dapat membezakan sifat darah. Wa hiya allati sabaqa laha haidun wa tuhurun, iaitu perempuan yang telah terdahulu baginya haid dan suci. Tu dinamakan mu'tadah sebab pernah dah berlaku haid dan suci sebelum ni. Walau marratan, walaupun sekali. Lepas tu az-zakirah, dia ni ingat liqadri haidhiha wa waqtih, bagi kadar haidnya dan waktu haidnya. Dia ingatlah kadar haid dia berapa hari sebelum ni, waktu haid dia awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan. Kadar tu maksudnya berapa hari. Waktu dia awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tapi kena kira bulan dia, bulan Islam. Katanya faturaddu, maka dikembalikan perempuan ini lahuma, bagi keduanya. Apa maksud bagi keduanya? Ai al-haidhi wa tuhri qadaran wa waqtan. Dia kena kembali kepada haid dan suci ni sebuah kadar dan waktu. Faham tak lagi? Kena ikut adat dia sebelum ni. Berapa hari adat dia, waktu bila, akhir waktu. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, orang puang ni adat dia lepas dah 7 hari haid, 23 hari suci. Jelas. Masuk bulan ni, hari pertama sehingga hari yang ke-16 darah warna merah. Darah warna dia warna merah. Oh, lebih daripada 15 hari Satu sifat. Jadi dia ghairu al-mumayyizah. Maka kembali kepada adat dia. Adat dia sebelum ni berapa hari? Oh, 7 hari. Masa mana 7 hari? Oh, ya sebelum ni 7 hari start 3 bulan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, hak ni pun start daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kira haid dia. Manakala darah yang keluar sebelum daripada 3 tu istihadah. Darah yang keluar selepas daripada 9 semuanya istihadah. Sebab berpandukan kepada benda adat, kadar dan waktu. Okey, baik. Dan hak ni insya-Allah kita akan sambung balik perbincangannya esok. Kita cuba jawab soalan sekadar yang kita sempat. Sekadar kita sempat lebih kurang dalam 5 minit. InsyaAllah kita akan cuba jawab soalan dalam 5 minit. Ami, tengok soalan Ami. Waalaikumsalam. Dah sampai 15 hari, nak kena mandi hari ke-16 tu pada pagi subuh atau sebelum subuh? Pada malam ke-15 sebelum masuk hari ke-16 subuh esok. Okey, kalau darah saat ni tu lebih daripada 15 hari, gitu soalan dia. Lepas tu? Nak mandi kan hari yang ke-16 tu masa mana nak mandi? Nak mandi subuh ke, nak mandi pagi ke, nak mandi tengah hari ke, nak mandi petang ke, nak mandi garik ke, nak mandi lepas isyak ke, nak mandi pukul 2 tengah malam? Tu dia. Soalan dia. Okey, gini. Dia sebenarnya penentuan mandi ni, dia kita kena tengok darah pada hari yang ke-16 tu darah benda dulu. Faham? Kalau pada hari ke-16 tu darah istihadah, maka bermakna pada hari ke-16 tu dia kena mandi. Mandi bila mandi? Mandi ketika dia nak semayang. Kalau cukup 16 tu subuh, maka dia kena mandi dalam waktu subuh. Kalau cukup 16 saat ni tu, cukup 15. Kalau cukup 15 tu subuh, maka dia kena subuh mandi. Kalau cukup 15 saat ni tu zuhur, mandi zuhur. Kalau cukup 15 saat ni tu pukul 10 pagi. Adakah wajib mandi pukul 10 pagi? Tak. Wajib mandi bila? Apabila nak semayang zuhur. Okey, kita buat contoh. Dan sebelum ni kita pernah kita sebut dah cara bilang 16 hari. Okey, katakanlah orang puang ni darah dia keluar satu hari bulan bermula pada pukul 10 pagi. Okey, 10 pagi satu hari bulan mula darah dia keluar. 10 pagi satu hari bulan. Jadi 10 pagi 2 hari bulan sehari semalam. 10 pagi 3 hari bulan 2 hari 2 malam. 10 pagi 4 hari bulan 3 hari 3 malam. 10 hari 5 hari bulan 4 hari 4 malam. 10 pagi 6 hari bulan 5 hari 5 malam. 10 pagi 7 hari bulan 6 hari 6 malam. Sehinggalah 10 pagi 16 hari bulan. Ada lagi darah. Cukup dah 15 hari 15 malam. Lebih daripada 10 pagi masuk hari ke-16 dah kan? Masih lagi ada darah. Okey, jadi bermakna di situ dia telah mengetahui dia mempunyai darah istihadah pada pukul 10 pagi 16 hari bulan. Lebih daripada 10 pagi 16 hari bulan masih lagi ada darah, di situ dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Okey, dia tengok
Start daripada hari pertama sehingga sekarang. Satu sifat ke sifat yang berbeza. Kalau satu sifat, maka kembali kepada adab. Kalau dia pernah beradab. Kalau tidak pernah beradab, kali pertama maka sehari semalam. Jadi bermakna pada hari ke-16 ni tu dia kena mandi dah. Cuma nak mandi lalu ke pada pukul 10 orang? Pukul 11 orang? Dah. Bila nak kena mandi? Ketika nak mayang lagi ya. Bila masuk Zuhur, nak semayang. Okey, dia pun mandi. Lepas daripada mandi, dia pun basuh-basuh kemaluan dia. Dia pun letak kapah, balut hak yang kita cerita sebelum daripada ni. Okey, wallahu a'lam. Jika keluar haid dari Selagi dah habis lagi. Berbeza dengan orang puang dari hari pertama sehingga hari yang ke-10 darah merah, sebelah darah hitam, 12 hitam, 13 hitam, 14 hitam, 15 hitam, 16 hitam. Pada hari ke-16 tak boleh mandi. Sebab dia ternyata hari ke-11 sampai ke-16 adalah haid dia. Hari pertama sehingga hari darah yang merah saat itu adalah istihadah. Jadi pada 16 tak boleh mandi lagi. Bukan mesti boleh mandi pada hari ke-16. Jelas tak? Wallahu a'lam. Jika keluar haid dari hari pertama hingga ke-10, kemudian nakut 3 hari. Kemudian keluar darah pula hari ke-14 hingga 17. Ini istihadah juga ke sebab tak cukup 15 hari haid? Sebab ada nakut tetapi darah yang keluar pula bersama dengan hari ke-15. Okey, seorang perempuan, dia kata berapa hari keluar darah ni? 1 hingga 10. Okey, 1 hingga 10 keluar darah. Lepas tu 11, 12, 13 nakut. Nakut ni maksudnya tidak ada darah. Tiba-tiba hari ke-14 keluar balik. Okey, hari ke-14 kita hukum pada zahirnya haid kerana dia masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Hari ke-15 datang lagi darah, maka kita hukum dia sebagai haid kerana berada dalam lingkungan 15 hari. Hari ke-16 masih lagi ada darah. Di situ baru kita tahu dia mempunyai darah istihadah. Okey, boleh faham? Apabila kita tahu dia mempunyai darah istihadah, maka kita kena tengok bagaimanakah perbezaan terhadap sifat darah tersebut. Ada tak tamyiz? Maksudnya ada tak perbezaan pada darah tersebut? Kalau daripada hari pertama sampai hari ke-10 darah kuat. Lepas dari hari ke-14, 15 darah slow dah. Jadi hak yang haid dia hak mana? Hak kuat. Jadi 10 hari je. Hari ke-14, 15 adalah istihadah. Cuma dia tidak mengetahui yang ke-14 dan 15 istihadah melainkan ketika dia berada pada hari yang ke-16. Wallahu a'lam. Okey, kita lebih dah. Kita berhenti sini dulu untuk hari ini. Mana-mana soalan yang tidak sempat kita jawab, insya-Allah kita jawab pada hari-hari yang lain. Soalan Ustazah Khairatun Hisan banyak kita tidak jawab. Insya-Allah kita akan jawab pada hari lain kerana kita lewat dah ni, maksudnya lebih habis masa dah. Insya-Allah kita sambung semula. Insya-Allah kita akan cuba jawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.